Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman wa hikmah. Kita sambung perbincangan kita berkenaan pecahan-pecahan mazhab Syiah. Seterusnya mazhab Ar-Ruzamiyah, Syiah Ar-Ruzamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Ruzam bin Ruzam, yang menyatakan bahawa imam selepas Ali dan Muhammad bin Hanafiyah kepada beberapa orang daripada keturunannya. Selepas itu imam dia sah pada Abu Muslim Al-Khurasani. Ali ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Muhammad bin Hanafiyah ialah anak Sayyidina Ali, bukan bersifat seperti Sayyidatina Fatimah, daripada isteri yang lain. Itu mengikut kepercayaan mereka. Imam beralih daripada Ali dan Muhammad bin Hanafiyah kepada beberapa keturunannya, kemudian berpindah kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ialah ahli pidato yang terkenal, yang mengempen kepada kemenangan kerajaan Abbasiyah. Seorang ahli pidato yang terkenal, ucapan dia mempengaruhi orang ramai. Kempennya berjaya menjatuhkan kerajaan Umayyah. Malamnya malang sekali mengikut kisahnya, Abu Al-Khurasani telah dibunuh di zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Apabila kalangan Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur bimbang pengaruh Abu Muslim Al-Khurasani, mengatasi pengaruhnya. Lalu dibuat satu perancangan jamuan di istana. Abu Muslim ni kawan rapat orang yang kempen dia. Selepas semua tetamu balik, tinggal dia saja. Masa itulah Abu Muslim dibunuh. Begitu sekali mudahnya Arab ni. Bukan sekarang, zaman dulu. Ini antara perangai jahiliah Arab. Sanggup bunuh sama sendiri. Apa yang Nabi sebut di akhir zaman, Arab ni rosak, bunuh sama sendiri, berlaku sampai sekarang pun. Bahkan di zaman Khulafa' Rasyidin, kita semua tahu Sayyidina Umar dibunuh oleh Majusi, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dibunuh oleh kumpulan Arab sendiri yang tak puas hati dengan khalifah. Begitulah berlaku dalam beberapa peristiwa, termasuk peristiwa Abu Muslim Al-Khurasani yang menjadi tukang kempen pada kerajaan Abbasiyah. Nasibnya dia dibunuh. Mereka yang menganut mazhab ni tak ada kena mengena dengan Abu Muslim Al-Khurasani, cuma guna nama saja.
tak ada kena-mengena Sayyidina Ali dan Muhammad bin Hanafiyah. Mereka guna nama saja untuk menarik orang ramai. Di antara perkara yang menjadi kepercayaan mereka, golongan Syiah Rozamiyah ini, ialah bahawa Abu Mas'ud Al-Khurasani lebih baik daripada malaikat Jibril, Masya Allah, dan Mikail, dan pemimpin-pemimpin malaikat yang lain daripada keduanya. Sebab begitu sekali dipujanya, diguna nama. Mereka juga berkata bahawa Muslim tidak mati. Muslim tak mati. Dia bunuh tak mati. Ini semua pengaruh ajaran agama lain. Agama itu kata mereka dua perkara saja, iaitu mengetahui imam, mengetahui pemimpin, dan mengetahui amanah. Mengetahui amanah, tanggungjawab. Sesiapa yang mencapai makrifat pengetahuan dalam dua perkara ini, maka mencapai martabat sempurna dan tidak payah beramal lagi, tak payah sembahyang. Banyak orang suka dah ni ajaran mengarut ni. Tidak payah beramal lagi dengan perintah-perintah yang dikenakan kepada orang yang mukallaf. Ini sudah keluar daripada agama Islam. Rozam cuba mempengaruhi Imam Ja'far As-Sadiq dengan mengutus surat kepadanya, tetapi Imam Ja'far As-Sadiq telah menolak sekerah-kerahnya dengan menegaskan, kamu bukan pengikutku. Imam Ja'far As-Sadiq ialah imam mazhab Syiah Ja'fariyah Ithna Asyariyah. Yang pengikut dia ramai di Iran, ramai di Lebanon, ramai di Iraq sampai hari ini. Di mana Rozamiyah ni tak ada kena-mengena dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni ialah seorang imam mujtahid mazhab Syiah, termasuk kalangan salaf, dan dia guru kepada imam-imam ahli sunnah, bukan sembarangan. Dan ada hadis riwayat dia dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sunnah Sittah. Dan sebab itu kita tak boleh pukul Syiah ni satu bakul, tak boleh. Mesti faham, jangan terlajak sangat. Hari ini banyak orang yang terlajak ni. Seterusnya, mazhab Al-Qurrabiyah. Mereka ialah pengikut Abu Qurrab Ad-Darir, Syiah juga. Dan setengah ulama menamakannya dengan Ibn Karam Ad-Darir. Golongan ini terlalu melampau memuja Muhammad bin Al-Hanafiyah, sehingga melampaui batas akal dan agama. Di samping mereka mempunyai pegangan yang sama dengan golongan lain yang sesat, mereka juga berpendapat bahawa Muhammad bin Hanafiyah tidak mati sehingga sekarang. Tak mati Muhammad bin Hanafiyah ni, padahal mereka dah, Muhammad bin Hanafiyah ni dah mati, dah meninggal dunia. Kata mereka dia berada di banjaran Gunung Radwa. Radwa ialah gunung antara Mekah dan Madinah. Di sebelah kanannya singa, dan di sebelah kirinya harimau. Oh, hebat. Yang sentiasa mengawalnya. Dia diberi rezeki yang tidak payah dicari pada tiap-tiap hari. Tak payah kerja. Mereka juga berkata bahawa Muhammad bin Hanafiyah dihukum begitu kerana dia telah cenderung nak berbalik bin Marwan, Khalifah Umayyah. Begitu pula. Tadi kata ikut Muhammad bin Hanafiyah, ni tak sokong pula. Balik-balik. Oleh bin Marwan ialah Khalifah Umayyah. Ia menjadi khalifah kerajaan Umayyah di zamannya. Ini termasuk mazhab Syiah yang sesat. Seterusnya, mazhab Al-Kamiliyah. Mereka ialah pengikut seorang bernama Abu Kamil, yang berpendapat bahawa semua sahabat
yang meninggalkan bai'ah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hukumnya kafir. Mengkafirkan sahabat. Ini sudah itulah keluar ni. Sayyidina Ali pun tak kata begitu. Sayyidina Ali tak mengkafirkan orang tak bai'ah dia. Dia terlajak lebih Sayyidina Ali lagi. Mereka juga berkata bahawa Allah itu berkata-kata dengan semua lidah dan semua bahasa. Ini sesat. Menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Sedangkan wajib bagi Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak boleh banding dengan makhluk. Kata mereka dan berdiri di semua tempat Allah ni. Menzahirkan dirinya dengan rupa manusia, sama ada secara seluruh rupa atau satu duduk sahaja. Abu Kamil kembali hidup semula sebelum berlakunya hari kiamat, kata mereka. Adik-adik ayapin kan ni. Mereka membenarkan iblis. Iblis betul, kata dia. Berat. Yang berkata dia lebih mulia kerana dia diciptakan daripada api. Jadi penyokong iblis pula. Api lebih baik daripada tanah. Kerana api itu bercahaya, kerana tanah itu tidak bercahaya. Dan api itu penuh disembah. Api penuh disembah, kata dia. Mereka berpegang juga dengan pendapat yang berkata bahawa jawatan imam itu nur. Jawatan imam itu nur. Nur itu cahaya lah yang berpindah daripada seorang kepada seorang yang lain. Kita kena faham, banyak orang bercakap tentang nur ni. Nur dalam Quran mengandungi beberapa makna. Nur yang makna cahaya yang cerah tu. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya apa nur. Nur yang makna agama. Dengan makna petunjuk. Banyak perkataan nur ni. Makna petunjuk, nur. Makna kebenaran. Kadang-kadang pada diri seseorang yang menjadi Nabi. Kata dia, bila masuk nur jadi boleh jadi Nabi. Banyak mengakui Nabi ni. Kadang-kadang pada diri seseorang imam biasa. Kadang-kadang imam boleh menjadi Nabi. Faham ini bergerak di awal pemerintahan Abbasiyah. Ada pula mengikut dia ni. Di awal kerajaan Abbasiyah. Itu antara mazhab. Kita sambung lagi pada depan. Mazhab-mazhab lain pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Umrah qada. Mengikut perjanjian Hudaybiyah bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dibenar mengerjakan umrah di tahun itu, walaupun mereka telah memakai pakaian ihram dan berniat mengerjakannya. Rasulullah dah pakai pakaian ihram nak masuk Mekah dan berniat. Mengikut ulama'nya, bila dah pakai jadi wajib lah. Umrah ni ada ulama' kata sunat, ada ulama' kata wajib. Sekali seumur hidup macam haji juga. Ada ulama' kata haji saja. Tapi lebih baiklah kita buat umrah ni. Yang jadi sebut rukun Islam ni haji. Ada setengah orang sebut haji kecil, haji besar. Haji kecil ni ialah umrah. Menunjukkan kesungguhannya sehingga Nabi sendiri pun macam wajib disebut ni qada. Dalam perjanjian Hudaybiyah berlaku apabila Nabi SAW berhasrat nak pergi ke Mekah kerana mendapat mimpi masuk Mekah. Tuhan kata Nabi akan masuk Mekah. Maka gembiralah para sahabat radhiyallahu anhum. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala uji iman mereka. Percaya tak ke Nabi? Tiba-tiba pada tahun itu, mereka nak masuk Mekah dihalang dengan bala tentera musyrikin. Atau Sayyidina Osman berunding.
tak balik orang yang dihantar berunding. Dibimangi dan disebarkan berita Sayyidina Osman dibunuh. Lalu Nabi SAW mengadakan bai'ah. Bai'ah dengan makna berjanji menjual nyawa, menjual diri untuk mempertahankan Islam, menentang musuh Islam, sama ada mati syahid ataupun panjang umur hidup lagi. Tak berundur sekali-kali. Apabila Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia, jumlahnya 1,000 lebih. Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum. Semua mereka bai'ah itu diredha oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam Al-Quran. Bila berlaku begitu menyebabkan orang-orang kafir musyrikin takut. Lalu mereka menghantar wakil, kita baca kisahnya dulu. Mereka ajak berdamai. Mengikut Islam, perdamaian hendaklah didahulukan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika mereka itu, orang kafir itu cenderung pada damai, maka terima perdamaian dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nak buat umrah ni, macam mana? Pakaian ihram dah pakai. Nabi terima perdamaian. Bila dimeteraikan perjanjian, antara ditulis dalam perjanjian itu, mereka tak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun ini. Sudah. Jadi ujian. Menyebabkan para sahabat sangat marah dengan perjanjian ini. Tapi Nabi menerima perjanjian ini. Kerana Nabi mempunyai pandangan politik yang jauh. Walaupun mereka telah memakai pakaian ihram dan berniat mengerjakannya oleh Rasulullah SAW, telah mengambil keputusan menghentikan umrah secara tahallul hisar yang ditetapkan oleh Allah, oleh Al-Quran. Tuhan turunkan ayat. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi hukum. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakan ketika kamu telah berihram, maka kamu boleh bertahallul, menghalalkan diri, bertahallul. Sembelihlah binatang yang mudah didapati. Jadi hukum. Bila kita pergi umrah, haji pun sama juga. Sudah pakai ihram, tiba-tiba berlaku peperangan. Berlaku tersekat di tengah jalan. Tak boleh pakai, tak boleh buang begitu saja. Ada hukum. Tuhan kata mesti bertahallul. Bertahallul ialah gunting rambut ataupun cukur kepala, sembelih binatang, ternakan. Tahallul. Keputusan Rasulullah SAW bertahallul dan membatalkan umrah adalah mengambil kira kepentingan dan strategi politik. Langkah ini adalah strategi politik. Syarat perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui itu secara langsungnya telah memberi pengiktirafan kepada negara Islam oleh pihak musuh. Maka pelaksanaan wajiblah didahulukan daripada ibadah umrah. Ini politik. Politik dulu ni. Dari segi politiknya, bila orang kafir Quraisy menerima perjanjian Hudaybiyah, bermakna mereka mengiktiraf negara Islam Madinah sebuah negara yang sah. Perjanjian sah. Terima dulu ini. Tangguh dulu umrah. Ni kena faham ni. Betapa politik sebahagian pada ajaran Islam. Sehingga dia tangguhkan umrah. Keputusan Rasulullah SAW yang bijaksana dan berpandangan jauh ini tidak dipahami oleh kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum di mereka awalnya. Bukan sahabat saja, orang sekarang lagi tak faham lah sekarang ni. Namun pada akhirnya barulah mereka sedari betapa perlunya perjanjian Hudaybiyah sehingga ditangguhkan umrah
tangguh umrah, buat perjanjian dulu untuk menerima pengiktirafan Madinah sebuah negara yang sah. Padahal mereka telah memakai ihram dan terpaksa bertahallul dengan menyembelih binatang ternakan dan bercukur atau bergunting rambut kepala. Paksa buat begitu. Ada orang kata, tidakkah musuh ni menipu? Disebut sebab tu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika segera mereka nak menipu kamu, cukup Allah akan menolong kamu. Allah berjanji menolong mereka yang beriman. Bila ngajak berdamai, kita berdamai, jangan takut dia tipu. Allah Ta'ala akan tolong kita. Kerana perdamaian ini memberi peluang untuk mereka mengenali Islam. Mereka tak apa dia Islam. Dengan tidak memahami, banyak orang tidak memahami, menegakkan negara Islam merupakan perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam. Merupakan fahaman yang sedang melanda umat Islam di akhir zaman ini. Mereka melahirkan kejahilan ini sehingga secara disedari atau tidak telah merelakan umat Islam dijajah oleh berbagai-bagai teori, ideologi, undang-undang dan peraturan. Kesemua itu adalah begitu asing daripada hukum Allah yang telah dinaskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tak sedar bagaimana bila tak ada negara Islam, banyak hukum Allah ditinggalkan. Ini tinggal umrah dia aja. Tapi banyak orang dia tak faham. Dia anggap umrah lah, tak apalah. Kalau musim pilihan raya, umrah dulu, haji dulu, pilihan raya ni kalian. Padahal pilihan raya ni adalah politik untuk menegakkan negara. Ini kena faham ni. Ini satu ujian yang sangat besar kepada umat Islam. Zaman Nabi pun orang Islam diuji. Zaman sekarang petah lagi. Apa yang anehnya, dalam masa yang sama kita dapati ramai begitu ghairah dan terlalu kerap mengerjakan haji dan umrah yang sunat. Setengah tu haji sunat pula, bukan haji wajib. Kalau ni wajib ini, Nabi buat tinggal ni. Kita ni haji sunat, duduk kerja kau sunat, tinggal wajib. Mereka tidak kisah untuk meninggalkan kewajipan mempertahankan Islam dan menentang ideologi dan berbagai-bagai undang-undang dan ajaran rekaan manusia yang jelas meminggirkan hukum Allah seperti yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka tak berani duduk kerja ke umrah sunat ni. Berapa kali dah buat? Berapa kali dah buat? Duduk bilang. Bangga pula sama sendiri. Tak sedar. Mereka tidak berjuang untuk mengharamkan maksiat yang nyata seperti arak, judi, riba. Atau berjuang melaksanakan hukum hudud dan qisas dan lain-lain. Mesti kena ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, tak boleh laksanakan hukum ini. Mereka tak penting pada kuasa ni. Ada di kalangan mereka yang merungkai hukum yang wajib dengan menegakkan hukum-hukum yang sunat. Dan ada pula menyegerakan hukum yang boleh ditangguh dan mengabaikan hukum yang terdesak yang mesti dilakukan segera. Menunjukkan haji dan umrah hukumnya wajib, tak dinafikan, dan menjadi salah satu rukun Islam. Tetapi perlu dipahami bahawa perkara wajib itu ada dua bahagian. Yang pertama wajib mudayyak, yang kedua wajib muwassaq. Wajib mudayyak di mana waktunya terhad mengikut qada yang tidak boleh dia tangguh, seperti puasa Ramadan. Dalam masa sebulannya yang tidak boleh ditangguh pada bulan yang lain. Ini wajib mudayyak. Wajib puasa Ramadan tak boleh tangguh. Kalau tangguh, masuk bulan lain lah. Ini wajib mudayyak. Macam waktu zuhur nak habis waktu. Waktu akhir sekadar telus semayang, ini wajib mudayyak, tak boleh tangguh lagi. Kalau awal waktu, muwassaq. Yang kedua, wajib muwassaq, yang di mana waktunya luas sehingga boleh ditangguh. Contohnya ialah Rasulullah SAW menangguhkan umrah dengan mendahulukan kepentingan strategi politik.
seperti yang telah dipelajari daripada peristiwa Hudaybiyah. Contoh di zaman moden ini ialah menyertai pilihan raya yang telah ditetapkan untuk memilih kerajaan yang memerintah pada tarikh yang tertentu dan ditetapkan dengan ibadah haji dan umrah yang boleh ditangguh pada tarikh atau tahun yang berikutnya kecuali keadaan yang terdesak dan tidak mengizinkan untuk ditangguhkan. Duduk Mekah dah, saya nak balik, itu lain cerita lah. Termasuklah perempuan dalam iddah sebagai contoh. Suami mati, dia kena duduk rumah, wajib duduk rumah. Ada lagi buat umrah juga, buat haji juga, kerana haji wajib. Di mana duduk di rumah dalam masa iddah ni wajib mudayyak, waktu dihadkan. Haji boleh ditangguh, kalau mati pun Allah Ta'ala ampun. Tetapi kalau langgar iddah ni, apa macam mana? Masa dia begitu, kena faham ni. Syekh Yusuf Al-Qaradawi melahirkan kecewaan dalam perkara ini. Beliau menegaskan betapa ramai mereka yang begitu kerap mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu telah meninggalkan amalan wajib seperti memberi sumbangan pada jihad fisabilillah dan membantu golongan yang memerlukan bantuan di seluruh dunia. Orang Islam ada lapar, dia pitih banyak pergi Mekah cak haji. Sedangkan tolong orang lapar ni wajib. Ada orang lapar, tinggal orang lapar pergi Mekah. Kenapa begitu? Pergi Mekah tu sunat pula tu. Selain dari itu, mereka juga secara tidak langsung telah mengganggu rakan-rakan lain yang menunaikan haji dan umrah yang wajib. Ada rakan lain nak buat haji wajib, haji umrah, dia pergi buat ramah je. Dia buat ramah, ganggu orang nak buat yang wajib ini. Dia kerja buat sunat. Tinggal hak wajib, ganggu orang buat hak wajib. Seterusnya beliau menegaskan mereka yang mengerjakan haji dan umrah yang sunat itu wajib mengambil kira dua perkara. Yang pertama, jangan meninggalkan perkara wajib seperti tidak mengeluarkan zakat. Setengah tu pergi haji, zakat tak keluar. Hutang orang tak bayar. Bayar hutang orang ni wajib. Umrah pergi acak kali, hutang tak bayar. Pula tak kebelik ni. Hutang wajib kena bayar. Umrah sunat je. Maka haji dan umrah sunatnya sia-sia. Begitu juga tidak membayar hutang yang wajib dibayar. Dua, jangan mengerjakan perkara haram seperti mengganggu dan menghalang mereka yang menunaikan haji yang wajib. Seperti haji kali pertama, dengan bersosok memenuhkan Mekah sehingga mengganggu dan menyukarkan mereka yang menunaikan haji dan umrah yang wajib. Kerana kita pergi ramai-ramai. Kecuali kita buat belaka, hak wajib kita buat, sunat kita buat, itu lain cerita lah. Ni kita buat sunat, tinggal wajib. Seterusnya, beliau menegaskan bahawa adalah lebih afdal dan berlipat kali ganda pahalanya kepada mereka yang berdema jihad dan dakwah yang menyebarkan Islam, menegak dan mempertahankannya serta menentang berbagai golongan yang menganut fahaman sekularisme yang menghalang Islam sekarang ini. Allah Ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wa yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Maksudnya surah At-Taubah ayat 19. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya amalan memakmurkan Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Sebenarnya mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang yang zalim. Sebab turun ayat ni sama Nabi. Kerana mereka-mereka yang duduk di Mekah tak masuk Islam, kerjanya menolong orang-orang yang haji, datang menjadi haji masa zaman dia kafir.
Masa tu orang kafir boleh ke Mekah lagi. Buat haji juga. Boleh minum orang haji. Dalam masa yang sama mereka lawan Islam. Tuhan kata apa guna? Mu ingat kamu lebih lah sebab boleh minum orang haji. Memakmurkan masjid haram ni 100,000 dari masjid lain. Tetapi kamu lawan Islam. Pada pandangan kita adalah lebih wajar jika perimbangan dilakukan dalam menunaikan kedua-dua kewajipan tadi. Kita tidak menghalang mereka untuk menunaikan haji atau umrah untuk beberapa kali kiranya ia mampu berbuat demikian. Dengan syarat dalam masa yang sama ia tetap menunaikan tugasnya terhadap perjuangan Islam dan berjihad. Inilah yang dinamakan fiqhul awlawiyat, iaitu memahami keutamaan di kalangan amalan agama. Tengok mana keutamaan. Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat yang terlibat dengan perjanjian Hudaybiyah supaya mengqadhakan umrah mereka pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Dengan baginda Rasulullah SAW sendiri mengepalainya. Semua mereka yang menyertai Hudaybiyah telah menyertai umrah qadha ini, kecuali yang gugur syahid di medan jihad fisabilillah. Ada yang mati syahid tak ada qadha. Diampun oleh Allah Taala, dapat pahala jihad. Tak apalah. Jumlah mereka yang menyertai umrah ini dianggarkan 2,000 orang selain daripada wanita dan kanak-kanak. Semasa peninggalan baginda pentadbiran Madinah telah ditugaskan kepada Uwaif Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Perjalanan umrah ini bersama 60 ekor unta telah ditugaskan kepada Najiyah bin Jundab Al-Aslami radhiyallahu anhu sebagai pengarahnya. Mereka berihram di Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW melafazkan talbiyah dan diikuti oleh anggota rombongan labbaik Allahumma labbaik. Baik pakai ihram. Khudhu anni manasikakum. Ambillah cara ibadah haji aku. Dan masa yang sama mereka belajar buat haji pada Nabi SAW saya langsung. Mereka keluar dengan bersenjata lengkap, bawa senjata untuk berperang, kerana dibimbang berlakunya pengkhianatan oleh pihak musyrikin Quraisy. Apabila tiba di Ya'jaj, senjata tersebut diperintah supaya ditinggalkan di situ, dan kawalan ke atasnya ditugaskan kepada satu pasukan seramai 200 orang yang diketuai oleh Aus bin Khawli Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mereka memasuki tanah suci dengan keadaan perang berada di dalam sarungnya, iaitu merupakan senjata biasa bagi orang yang musafir sahaja, bukan senjata berperang. Nak panah lah, bawa pedang je, selit di pinggang. Rasulullah SAW menunggang untanya bernama Al-Qaswa. Al-Qaswa dengan diiringi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan melaungkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda la syarika lak. Orang-orang musyrikin di kalangan penduduk Mekah berkumpul di bukit Qayqa'an di utara Mekah untuk memerhati rombongan umat Islam yang berumrah itu. Mereka berbual dengan mempersendakan bahawa rombongan Rasulullah SAW itu membawa penyakit wabak demam dari Yathrib. Buat senda-senda puak ni bawa penyakit kata. Madinah ni ada wabak. Jadi Nabi Muhammad dengan sahabat bawa penyakit kata mereka. Mendengar bila itu Rasulullah SAW telah mengarahkan para sahabat supaya berlari perlahan ketika tawaf 3 pusingan dan berjalan di antara 2 penjuru Kaabah. Nabi suruh sahabat tawaf dalam keadaan berlari ucap lain, menandakan mereka cergas. Dia kata demam sangat, tunjuk cergas, tunjuk kuat. Iaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad itu berjalan. Baginda tidak melarang para sahabat untuk berlari di semua pusingan.
Matlamat baginda ialah untuk menunjukkan kekuatan di hadapan musuh. Mereka juga disuruh ittiba'. Ittiba' iaitu mendedahkan bahu kanan. Waktu tubik bahu kanan. Dan meletakkan kain ihram di atas bahu kiri. Tunjuk hebat ni, tunjuk kekuatan. Umrah qada SAW ini bukan sahaja menunjukkan cara beribadah, tetapi dalam ibadah itu ditonjolkan unsur politik. Ada unsur politik. Tunjuk kuat. Semangat, disiplin dan kekuatan di hadapan musuh agar memerunkan mereka. Di samping itu, umat Islam diarah wajib mempunyai kecergasan. Jangan menjadi umat yang lemah. Bukan sahaja dari aspek iman, bahkan termasuk juga lahiriah, jasmani dan fizikal. Tunjuk tubuh kuat. Laungan talbiyah pula menegakkan syiar tauhid dan menolak syirik yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan umrah dan haji. Lain dengan orang kafir buat umrah. Mereka lapak ni lapak syirik, kita tidak. Talbiyah yang dilaungkan itu telah menimbulkan kemarahan musyrikin Makkah. Dan dalam masa yang sama mereka merasa gerun dengan kehebatan kalimah yang dilaungkan. Pemimpin dan pengikut syirik di Mekah amat terasa. Laungan tadi menikam lubuk hati mereka. Kini suara tauhid sudah berkumandang mengatasi seruan syirik di bumi Mekah sebelum ini. Mereka melaungkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya tiada sekutu bagimu. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala kepujian, nikmat dan pemerintahan menjadi milikmu sahaja. Tiada sekutu bagimu. Itu makna tarbiyah. Setelah sekian lama seruan syirik mengotari tanah suci Mekah, kota yang dirasmikan penubuhannya oleh Nabi Ibrahim AS, bapa para Anbiya AS, ini kembali bermula suara tauhid yang kudus, yang suci, memecah pendengaran telinga yang pekak, mata hati yang buta, kecuali mereka yang dihitamkan hati-hatinya, penglihatan dan telinganya terkunci dengan kekufuran yang berkarat tebal. Rasulullah SAW dan rombongannya memasuki Mekah melalui Saniyah yang menuju Hijun. Puak musyrikin Mekah beramai-ramai menyaksikan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang dengan penuh kehebatan, dan dikumandangkan pula dengan laungan talbiyah yang menegakkan tauhid dan menolak syirik. Macam demonstrasi tadi. Demonstrasi, tunjuk kekuatan. Mereka terus menerus bertalbiyah sehinggalah beristilam di Hajar Aswad. Rasulullah SAW bertawaf dengan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam kali ini seorang dari kalangan sahabat Abdullah bin Rawahah telah bersyair. Abdullah Rawahah ini seorang penyair yang terkenal. Khallu fa kullul khairi an rasulihi, khallu banil kuffari an sabilihi, fi suhufin tutla ala rasulihi, qad anzala ar-rahmanu fi tanzilihi, inni ra'aitul haqqa fi qabulihi, ya Rabbi inni mu'minun biqilihi, al-yawma nadribukum ala tanzilihi, bi anna khairal qatli fi sabilihi, wa yudhilul khalil an khalilihi, darban yuzilul ham maqilihi. Syair dia. Biarkan golongan kafir itu dengan jalan perjuangannya. Biarkan mereka, maka sebenarnya segala kebaikan itu dari Rasulnya. Makna syair dia. Tuhan Maha Pemurah menurunkan di dalam kitabnya, di dalam lambaran-lambaran yang dibaca kepada Rasulnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya beriman kepada sabdanya. Sesungguhnya saya melihat
kebenaran itu dengan menerimanya. Sesungguhnya sebaik kematian itu syahid di jalannya. Hari ini kami menentang kamu bersama wahyunya. Pukulan yang menghilangkan kesombongan dari yang menyatakannya dan menghilangkan kerinduan kekasih terhadap kekasihnya. Ini hebat saya dia. Abdullah bin Rawah ni dia mati syahid dalam perang Mu'tah. Yang baca kisahnya. Selepas ia bermadah dengan syairnya itu, lantas Umar bersabda, Umar mencelah, kamu bersyair di hadapan Rasulullah di tanah suci ini? Umar marah, dia bersyair. Mendengar Rasulullah SAW bersabda, biarkan wahai Umar, sesungguhnya ia mengenai dan mensasari musuh lebih cepat daripada panah. Nabi puji Allah berwahab. Saya nak marah. Kenyataan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahawa karya sastra seperti syair dan sajak yang diucap bagi mempertahankan Islam dan menentang musuhnya, termasuk dalam pengertian jihad. Itu maknanya. Jadi jihad ni termasuk jihad tulisan. Jihad melalui sastra, melalui sajak dibenarkan. Apabila orang-orang musyrikin Mekah melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertawaf, secara berlari perlahan mereka berkata, cakap-cakap mengatakan mereka membawa wabak demam dari Yasrib tidak benar. Cubalah lihat mereka sebenarnya lebih gagah dan cergas. Cakap sama dia. Setelah selesai menunaikan tawaf, mereka bersa'i di atas Safa dan Marwah. Setelah ibadat umrah ditunaikan, maka baginda Rasulullah SAW memerintah satu pasukan lain pergi menggantikan mereka yang mengawal senjata di Ya'jaj, supaya mereka yang bertugas di sana juga dapat menunaikan umrah. Dia berada di Mekah bersama Rasulullah, berada di Mekah selama 3 hari. Pada hari yang keempat, beberapa orang penduduk Mekah datang menemui Ali karamallahu wajhah, memberitahu bahawa tempoh keizinan mereka dari Mekah telah habis. Sombongnya. Habis tempoh. Habis bisa lah sama sekarang ni. Demikianlah keangkuhan orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah SAW, yang menganggap Rasulullah seperti seorang yang asing daripada Mekah. Apabila mereka memulakan perjalanan pulang, tiba-tiba anak Hamzah radhiyallahu anhu yang syahid dalam peperangan Uhud memanggil bapa-bapa saudaranya. Ali Kamal terus mengambilnya. Tiba-tiba Ja'far dan Zaid radhiyallahu anhu juga mahu mengambilnya. Maka berlaku perebutan di kalangan keluarga. Lalu Rasulullah SAW memutuskan supaya anak itu disuruh ke Ja'far radhiyallahu anhu, kerana isteri Ja'far adalah juga ibu saudara kepadanya. Boleh ke Ja'far berebut nak ambil anak saudara. Peristiwa ini dikenali dengan umrah qadha, bermakna gantian, kerana menggantikan umrah yang dihalang dalam peristiwa Hudaybiyah, atau dengan makna penyelesaian. Kerana qadha juga bermakna penyelesaian, bersempena dengan penyelesaian Hudaybiyah. Selepas pulang daripada umrah qadha, beberapa operasi ketenteraan secara kecil-kecilan telah dilancarkan terhadap beberapa kumpulan musuh di kalangan kabilah Arab yang masih berleluasa membuat negara Islam dan dakwah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Maksudnya, tidaklah kamu bersalah
dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin. Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, bercampur, bersetubuh dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang hendaklah memberi satu sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang yang mahu berbuat kebaikan. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan qada mah kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang kamu telah tetapkan itu. Kecuali jika mereka memaafkannya, tidak menuntutnya. Atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, memberikan mahar kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan hala menghala itu lebih hampir pada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Ayat ini masih lebih kait dengan munakahat, bukan rumah tangga. Bahagian yang pertama pada ayat ini, bila suami menceraikan isterinya sebelum bersetubuh, hendaklah diberi mut'ah, diberi imbuhan kepada isteri yang diceraikan itu. Terdapat perbahasan kalangan ulama. La junah alaikum in talaqtum nisa' man tamsun aw tafridu lahunna fariidah. Tidak menjadi kesalahan kamu menceraikan perempuan-perempuan yang kamu tidak menyentuh mereka atau belum memperdukan mahar kahwinnya. Wa alal musi' qadaruh wa alal muqti qadaruh. Berilah imbuhan orang yang senang mengikut qadarnya dan yang susah mengikut qadarnya sebagai satu langkah buat kebajikan. Ia hak pada orang yang mengerjakan amal yang baik, amal yang saleh. Para ulama berbincang panjang dalam masalah ini berkenaan dengan menceraikan isteri sebelum daripada bersetubuh, belum menentukan mahar kahwin. Dia akad tak tentukan mahar kahwin. Kalau tentukan mahar kahwin, sudah tentu berapa belanjanya. Itu lain ceritanya. Di sini terdapat qaul ulama. Yang pertama mengatakan bahawa memberi imbuhan ini adalah wajib, sama ada bersetubuh ataupun tidak. Tentang mahar kahwin tu, kalau dah bersetubuh dah, boleh perempuan lah. Kalau belum lagi, separuh-separuh. Itu yang diketahui oleh umum. Tapi ada ulama mengatakan di samping itu kena bagi mut'ah, bagi imbuhan. Ini pendapat yang melihat perumum ayat ini. Orang yang senang cara senang, yang susah cara susah. Ini pendapat Sa'id bin Jubair, Abu al-Aliyah, Hasan Basri di kalangan ulama tabi'in. Dan mengikut qaul, salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i, iaitulah qaul jadid. Diberi imbuhan. Yang pertama. Yang kedua mengatakan kalau belum bersetubuh, diberi mut'ah yang diwajibkan. Wajib kena beri mut'ah ni. Mengatakan begitu. Di samping separuh mahar kahwin. Siapa begitu sekali. Ada mengatakan begitu. Yang ketiga mengatakan bahawa kalau sudah belum ditentukan belanjanya, dia beri mut'ah. Kalau telah ditentukan belanjanya, maka diberi separuh. Tak payah mut'ah lagi.
Ada ulama mengatakan begitu. Ini berbeza pahaman berhubung dengan ayat ini. Ada pula ulama mengatakan bagi mut'ah ni sunat saja, tak wajib. Bukan wajib. Ada ulama. Dia pendapat mengatakan tak wajib, pendapat yang dhaif. Sepatutnya berilah imbahan perempuan itu. Itu yang sewajarnya. Kita kena pendapat yang lebih beradab, lebih berakhlak, itu lebih baik. Wa in talaqtumhum min qabli tamassuhun faqafartum lahum nafidatan thumma afratum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bihi 'uqdatun nikah. Dan jika kamu menceraikan mereka itu sebelum kamu bersetubuh, kamu telah menentukan belanja berapa, maka berilah separuh daripada belanja itu. Kecuali kalau perempuan itu memaafkan. Ataupun lelaki memaafkan perempuan, nak beri semua. Itu. Semua pihak memaafkan antara satu sama lain. Sama ada pihak perempuan memaafkan, ambil kemulah. Belanja tak mahu ambil. Atau lelaki memaafkan, nak beri perempuan, itu tak jadi salah. Memaafkan itu sama ada perempuan itu sendiri ataupun wali dia. Di sini terdapat kekhilafan. Illa an ya'funa aw ya'fu bi yadihi 'uqdatun nikah. Orang yang punya kuasa dalam akad nikah. Ada ulama kata yang punya kuasa itu perempuan. Ada ulama mengatakan yang punya kuasa itu wali dia. Wali yang menentukan. Ia khilaf. Boleh pakai mana-mana pendapat dalam masalah ini. Ada pula beza antara janda dengan tidak janda. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Memaaf itu lebih hampir pada takwa. Memaafkan orang itu sifat takwa, dekat pada takwa. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa budi baik sesama kamu walaupun kamu telah bercerai. Tuhan kata. Jangan bila dah bercerai sebut aja hak saja, sebut buruk saja. Ini satu akhlak yang tidak baik. Tak sebutlah benda-benda tak baik itu. Maaf antara satu sama lain. Jangan lupa budi. Dalam pergaulan itu lah ada baik, bukan jahat selama-lamanya. Kenakan yang baik itu, lupakan yang tidak baik itu dan maafkan. Itu baik. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu amal, yang kamu buat, Maha melihat. Allah Ta'ala melihat. Bukan melihat ni beri pahala kalau kamu maaf dari satu sama lain. Wallahu a'lam.